Tuan Billah yang bertugas barisan saf pentadbir masjid Ketua Bansara, para jamaah muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak dan juga anak-anak sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang bahagia ini kita dapat sama-sama mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat juga menunaikan tuntutan sahabat imam kita, salah seorang imam kita, Syekh Ali, yang mana maklumat tentang pemergian ayahnya di Yaman, dia nak balik tak boleh kot. Baik, moga-moga roh almarhum sentiasa mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala walaupun kita kenal. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, kita sekarang ni berada dalam suatu tempoh yang dikatakan sebagai bulan hijrah. Hari ini dah masuk kepada 4 Muharram 1444, 1444, yang mana bagi kita yang menyambut ataupun meraihkan sambutan Hari Kebesaran Islam, insya-Allah kita akan laksanakan dengan kita mengambil iktibar pengajaran ibrah apa yang telah berlaku kepada kehadrat junjungan besar Nabi SAW dan juga para sahabat ketika itu. Saya ingin bawa beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang hijrah ini yang boleh kita ambil panduan, pedoman, nota-nota penting dalam kita nak menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa memahami falsafah ataupun tuntutan kehendak daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Surah An-Nisa ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya dia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan juga Rasulnya, kemudian ia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Muslimin dan muslimat sekalian, bila kita meninjau, meneliti tentang hijrah, pelbagai pengertian yang telah diutarakan oleh ulama, sarjana-sarjana Islam, bagaimana nak memaknakan tentang pengertian hijrah ini. Saya ambil satu daripada petikan daripada tulisan mantan Menteri Agama kita Dr. Zul berkaitan tentang hijrah ini, yang mana beliau mengatakan hijrah Rasulullah, ibrah dan aplikasi semasa. Kita boleh melihat istilah hijrah pada bahasa dari dua sudut. Dari sudut zahir, ia membawa maksud meninggalkan atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Manakala dari segi maknawinya pula bermaksud menghindari, meninggalkan dan menjauhi daripada sesuatu, sama ada secara perbuatan, perkataan atau perasaan.
Dalam erti kata lain, hijrah pada bahasa lebih kepada gerakan fizikal, iaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian Rasulullah SAW menukar makna fizikal kepada maknawi, seperti sabdanya yang bermaksud orang yang berhijrah itulah yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hijrah dalam konteks sejarah Islam adalah merujuk kepada perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kaum Muhajirin dari Makkah menuju ke Yasrib, Madinah. Dalam konteks syarak pula bermaksud meninggalkan dan keluar dari negara kufur untuk berhijrah ke negara Islam. Tuan-tuan dan sekalian, bila kita meneliti tentang sejarah hijrah ini, kita faham bahawa kalender yang takwim yang dibina oleh Sayyidina Umar, beliaulah, baginda lah yang memulakan tentang tahun hijrah. Sebab sebelum itu dalam kalender Islam tidak ada satu kalender yang tetap tentang tahun-tahun Islam, tahun hijrah, tahun hijri. Yang ada pada masa itu tentang tahun Masihi. Kalau kita faham pun, Rasulullah berhijrah tahun Masihi dia 622 Masihi. Maknanya Masihi ini disandarkan kepada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi hijrah Nabi ialah pada tahun 622 Masihi. Jangan kita salah faham, hijrah itu berlaku pada bulan Muharram. Muharram ni kata disusun oleh ulama saja, disusun oleh Sayyidina Umar. Kalau ikutkan peristiwa hijrah itu, dia berlaku pada bulan Safar. Tak silap saya, kalau dalam kitab sejarah Rahid Mahtum yang ditulis oleh Mubarak Furi, ialah bertarikh 27 Safar. Safar ni lepas Muharram, tuan. Sekarang ni kita bulan Muharram. Jadi kalau ikutkan rentetan hijrah Nabi itu adalah pada bulan yang kedua, bulan Safar, bulan kedua. Sebab Muharram tu, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, kan. Kita ingat bulan Ramadan je, kan, sebab puasa bulan yang ke-9. Itu haji Zulhijjah bulan yang ke-12. Tapi kalau kita lihat dari segi senario dia, berlakunya hijrah itu adalah pada 27 Safar tahun 622 Masihi, bersamaan dengan 12 September. Sebab apa? Pada masa itu kalender yang ada kalender Masihi. 12 September 622 Masihi. Baginda keluar dari Mekah pada tarikh itu, dan panjanglah perjalanan baginda melalui Gua Sur, Gua Sur, Hudaibiyah, Asfan, Khulailis, perkampungan umum Ba'bad, Juhfah, Quba dan juga Madinah Munawwarah. Panjang perjalanannya yang mengambil masa lebih kurang 15 hari. Mana baginda sampai di sana ialah pada 12 Rabiul Awwal. Itu yang kita berselawat. Sebab apa? Penduduk Madinah, penduduk Yasrib, nanti kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita kena betul sebut gua tu, dia ada 3. Satu Gua Sur, Gua Nur, Gua Sur, Gua Tur. Sama je bunyi, kan, lain dia punya huruf dia lain. Kalau Gua Nur tu peristiwa apa, tuan-tuan? Peristiwa wahyu, kan. Surah Al-Alaq, baginda apa? Beriktizal, istilah kita bertapa, kan, tak sesuai lah. Rasulullah beriktizal
takhanus di gua Hira lah ataupun sebut gua Nur. Kalau untuk hijrah ini Rasulullah berselindung, bersembunyi di gua Thur, Sawawra. Satu lagi gua Tur. Kalau gua Tur ni peristiwa pada Nabi Musa berbicara dengan Allah SWT di gua Tur, Tur Sina. Kita baca tu kan, watini wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu di Mesir. Jadi maknanya baginda daripada Mekah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur selama 3 malam, dan daripada situ baginda bergerak sampailah ke Quba yang dipandukan oleh Abdullah bin Uraiqat. Tuan, kalau ada pembacaan dia, Abdullah bin Uraiqat ni ialah orang Yahudi. Tapi itulah indahnya Islam Nabi dipimpin dipandu oleh Abdullah bin Uraiqat. Maknanya begitu rahsianya perjalanan itu, sehingga kan kaum musyrikin Mekah tak berjaya untuk untuk menangkap atau memberkas Rasulullah, walaupun hadiah yang diberikan lebih kurang 100 ekor unta dan sebagainya. Maknanya inilah mana perjalanan Rasulullah, hijrah Rasulullah, perpindahan secara fizikal ini adalah sebenarnya banyak faktor dia, tapi antara yang utama ialah perintah Allah Subhanahu wa taala supaya Rasulullah dapat terus berdakwah di Madinah. Sebab apa? Di Mekah itu terlampau banyak gangguan dan sebagainya, ancaman daripada kaum kerabat baginda, daripada golongan-golongan miskin sebagainya, dan tempat yang paling sesuai untuk baginda berdakwah, meneruskan misi dakwah ialah di Madinah. Sebab apa? Di Madinah itu memang dah ada golongan-golongan yang beriman dengan agama langit, antaranya orang Yahudi dan juga Nasrani. Jadi ini masukkan pergerakan dari segi fizikal. Baik, berpindahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah begitu juga dilakukan oleh para sahabat baginda. Perpindahan ini kerana semata-mata agama dan bukan membabitkan keuntungan duniawi. Perpindahan dari negeri kufur ke negeri Islam sekiranya niat kerana Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah itu termasuk dalam hijrah syarak. Jadi inilah yang sebenarnya falsafah arahan perintah Allah Subhanahu wa taala dia nak berpindah daripada negeri yang penuh dengan kepunahan, kerosakan, kesyirikan dan sebagainya ke negeri yang boleh dikembangkan, didakwahkan Islam kepada penganut-penganut. Baik, hal ini sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahawa asal perkataan hijrah ialah meninggalkan negara syirik dan berpindah ke negara Islam, seperti mana kaum Muhajirin berhijrah sebelum pembukaan Makkah ke Madinah. Sebelum itu juga sebahagian pada mereka telah berhijrah ke bumi Habsyah yang diperintah oleh Najasyi. Ini tuan-tuan dia ada dua golongan. Orang daripada Mekah berpindah ke Madinah, ke Yasrib, dipanggil sebagai Muhajirin. Yalah, asalnya Hajar kan, orang berhijrah, Muhajirin. Inilah Rasulullah bersama para sahabat adalah sebagai orang Muhajirin berpindah. Macam kita tuan-tuan kita ni semuanya Muhajirin tuan-tuan saya daripada Perak kan, Haji Padil dari Johor ke, betul daripada Haji Razi pada Kedah. Jangan kita nak claim aku ni orang Kedung Sara tak. Semuanya pada Rasen dulu sini pada perkampungan orang asli kot orang sebelah nak pergi Lanjan kot. Yang pasti sini dia sawit tu kot jadi maknanya kita ni orang berhijrah juga Jadi dalam konteks yang berlaku pada zaman Nabi, para sahabat berpindah daripada Makkah ke Yasrib. Masa itu dipanggil sebagai Yasrib. Baik, manakala orang yang menunggu ataupun mereka yang berada di Madinah dipanggil sebagai golongan Ansar.
Ansar ni maknanya orang yang membantu. Itu maknanya mereka inilah yang banyak membantu Rasulullah, membantu para sahabat, membantu umat Islam daripada Makkah yang berhijrah ke Yasrib dalam pelbagai kemudahan dan sebagainya. Jadi ialah Pak Ayah tuan-tuan ya, perjalanan yang begitu jauh yang memakan masa lebih kurang 15 hari tu. Bayangkan tuan-tuan ni, kita sekarang ni nak pergi Mekah senang je. Naik flight habis lama 8 jam kot daripada KL ke Madinah atau ke Jeddah. Kalau Madinah tu 8 jam kot dah sampai. Tapi bayangkan ya, bagaimana Rasulullah dengan para sahabat berhijrah daripada Makkah dalam keadaan menakutkan, ancaman dan sebagainya, padang pasir dan sebagainya, gurun dan sebagainya. Banyak dugaan dan rintangan dalam berdakwah untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan ramai dah pergi buat haji umrah kot, boleh gambarkan bila kita berada di tanah suci itu, sama ada nak ke Mekah ke Madinah ke, memang kita lalu kawasan dia, padang pasir dan sebagainya. Kalau dari segi kilometernya, tak silap saya lah 470 kilometer, betul tak tak betul kan lebih kurang 470 kilometer daripada Mekah ke Madinah. Kalau per jam dia mungkin dalam kenderaan bas 5 jam. Tapi kalau naik kereta api laju, seingat saya 2 jam setengah ke 3 jam setengah. Alhamdulillah saya pergi 2014 dapat masa naik tapi tu lebih kurang 2 jam lah. Pemandangan kiri kanan itu boleh memang kata dalam keadaan padang pasir, padang sarah, kering kontan dan sebagainya. Itulah yang berlaku kepada para sahabat orang muhajirin di Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Banyak pengorbanan yang telah mereka lakukan, yang kita terima hari ini adalah kata kerja-kerja dakwah-dakwah yang telah dibuat oleh Rasul, para Nabi, para sahabat, golongan-golongan terdahulu. Baik, ketika mengulas berkenaan dengan peristiwa hijrah Nabi SAW, almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti berkata, Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan dasar mengorbankan harta dan negara demi kepentingan akidah dan agama sekiranya keadaan memaksa. Dengan berbuat demikian akan menjamin keselamatan harta benda, negara dan jiwa, walaupun pada mulanya nampak merugikan segala-galanya. Perpindahan Rasulullah SAW sudah cukup untuk memberi satu bukti yang nyata tentang apa yang ditegaskan. Secara kasarnya, tindakan meninggalkan negara itu berarti menghilang atau melenyapkannya. Namun pada hakikatnya itulah sebenarnya bentuk pengorbanan dan pemeliharaan yang sejati. Boleh jadi pengorbanan itu nampak seolah-olah meninggalkan dan berpaling daripadanya, walhal baginda kemudian telah pulang setelah berada di dalam hijrah beberapa tahun setelahnya ke bumi pertiwi yang penduduknya pernah menghalau baginda dengan penuh kemegahan dan kekuatan tanpa diganggu sesiapa pun. Sedangkan dahulunya semua orang menanti-nantikan sahaja peluang untuk memusnahkan diri baginda. Ini dalam fiqh sirah. Jadi pengarang ini Said Ramadan Al-Buti terkenal tuan-tuan Mungkin tuan-tuan pun dah baca buku. Di sini ada buku dia, terjemahan dia, Fiqh Sirah Al-Buti. Meninggal dalam tahun 2000 ni lah, yang terkini kan dalam keadaan apa? Berlakunya peperangan saudara di Syria kan. Dan saya pun pernah bertemu dengan dia ni. Kebetulan beliau membentang kereta kerja di Subang pada tahun 2010. Dan saya rasa ini mungkin Ustaz Wan punya tok guru kot sebab Ustaz Wan kita ni belajar di Syria dan sebagainya. Jadi itulah pandangan Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan bahawa
dengan berbuat demikian akan menjamin keselamatan harta benda, negara dan jiwa, walaupun pada mula nampak merugikan segala-galanya. Rasulullah berhijrah bersama sahabat, dan baginda pulang balik pada tahun Fathul Makkah, dan pada setahun-tahun baginda nak pulang, terhenti dan sebagainya, berlaku perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 Hijrah dan sebagainya tuan, dan akhir sekali baginda dapat kembali balik ke tanah Mekah, dengan apa dia? Dengan penuh rasa apa dia? Dengan penuh rasa penerimaan oleh masyarakat Mekah ketika itu. Sebab apa? Islam dah berkembang luas ketika itu di Mekah, di Madinah dan sebagainya. Sedangkan dahulunya semua orang menanti sahaja pulang untuk memusnahkan baginda. Tuan, bayangkan pada malam baginda nak berhijrah itu, hampir semua ketua-ketua kabilah berkumpul dalam usaha untuk menangkap baginda, tapi yang kesudahannya tertangkapnya orang lain, Sayyidina Ali, tapi yang dia nak cari sebenarnya Rasulullah tak jumpa. Sebab apa? Inilah apa dia, Allah Ta'ala telah menentukan perjalanan hijrah Nabi dan sahabat ini, dan berakhir dengan apa dia? Sebaran dakwah Islamiah kepada di Yasrib, dan kitalah yang menerima dakwah, dan kitalah yang akan meneruskan kerja-kerja para Nabi dan Rasul ini. Baik, penghijrahan Rasulullah SAW bukan hanya sekadar berpindah tempat, tetapi dengannya telah membawa penghijrahan umat daripada keadaan lemah kepada kuat, tertindas kepada bergerak cergas, melarat kepada berdaulat, serta dakwah dalam lingkungan terbatas kepada seluruh masyarakat. Titik permulaan hijrah menjadi tanda aras kebangkitan yang seterusnya menyaksikan berkembangnya Islam ke pelosok dunia. Baik. Ada beberapa nota penting atau poin penting yang boleh kita lihat dalam hijrah ini, Kita lihat hijrah membentuk masyarakat Muslim yang ideal. Antaranya pandangan diutarakan bahawa satu, kita masa pun dekat Isya, saya akan berhenti Isya. Yang pertama, pengorbanan dan semangat kekitaan. Sejak awal ketibaan kaum Muhajirin ke Madinah, penduduk asal Madinah iaitu kaum Ansar telah mencurahkan pengorbanan mereka yang tidak berbelah bahagi. Al-Quran merakamkan sikap mereka ini dengan menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Surah Al-Hashr ayat 9. Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang yang berhijrah itu, dan mereka juga mengutamakan orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta melihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Baik. Ayat ini kalau kita lihat, inilah antara pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh orang Ansar ketika itu, ketika menerima kedatangan rombongan Nabi dan juga para sahabat daripada Mekah ke Yasrib ketika itu. Kalau kita lihat orang Ansar ini, orang Ansar ni mana orang yang menolong. Ansar ni pun dia ada grup-grup dia. Ada di Ansar tu ada orang Arab, ada orang Yahudi, ada orang Kristian dan sebagainya. Dia ada suku-suku dia.
ada kaum-kaum dia. Kalau di Madinah ketika itu, Yasrib ketika itu, yang suku yang terkenal ialah Aus dan juga Khazraj. Suku Aus dan juga Khazraj. Kalau ikutkan sejarah tuan-tuan, suku ini apa dia? Mereka memang kata bertelagah beratus-ratus tahun sebelum itu lagi. Tapi disebabkan mereka ini diikatkan dengan akidah, sebab orang Madinah ni mereka antara orang-orang yang apa dia, yang awal menerima Islam daripada Nabi, diikatkan dengan akidah, dengan akhlak, dengan persaudaraan yang bergaduh itu, kesudahannya mereka apa dia, dapat berbaik-baik. Dan dia orang ni digelarkan sebagai orang Ansar. Begitu juga ada orang Yahudi, Bani Kainuqa, Nadir, Quraizah dan sebagainya. Jadi kalau ikutkan dalam ayat ini, Allah Ta'ala menggambarkan pada kita bahawa mereka ini menerima kedatangan Nabi dan juga para sahabat dengan penuh rasa penuh pasal penerimaan, sehingga pada tahap dia mereka menyerahkan segala harta benda mereka, dan ada juga menyerahkan isteri dan sebagainya. Tinggal pada tahap itu tuan-tuan, itu nak menunjukkan bahawa pengorbanan yang ditunjukkan oleh orang-orang Ansar ketika itu. Cuba kita muhasabah tuan-tuan, kita muhasabah lah. Kita muhasabah kita sendiri, adakah kita ini apa dia boleh berkorban begitu tuan-tuan, dalam keadaan kalau kita ni sekarang ni endemik tuan-tuan, masa kita COVID baru ni, pandemik baru ni, macam mana kita apa dia, mungkin keluarga kita keluarga kita okey, boleh survive. Macam mana dengan rakan dan taulan kita, macam mana dengan jiran-jiran kita, adakah kita menunjukkan pengorbanan kita paling tidak memberi makan dan sebagainya. Alhamdulillah, dalam tempoh kita pandemik baru ni, masjid ni buat juga program asnaf. Banyak tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak tahu sebab apa tak boleh keluar. Tapi Ustaz Saipul, ketua lajnah pembangunan asnaf, dia buat kerja juga, setiap satu dia, ataupun masa tentu penduduk kita di asnaf di Kota KD ramai tuan-tuan, setakat yang tercatat lebih kurang 500 keluarga, mungkin sekarang bertambah dan sebagainya. Maknanya pihak masjid cuba juga nak membantu, dengan memberi sedikit makanan dan sebagainya, bahan asasi makanan. Dapat mana tuan-tuan? Itulah sedekah tuan-tuan, infak tuan-tuan dan sebagainya. Derma tuan-tuan masjid, kami apa dia, pulangkan balik kepada masyarakat setempat. Itu sebahagian pengorbanan kita. Tak payah cerita tuan-tuan, tak ceritalah. Maknanya kita tak cerita aku bagi derma sebagainya. Setengah orang dia memang nak paparkan, setengah orang tak nak tunjuk sebagainya. Tapi yang pentingnya, itulah pengorbanan yang kita dapat laksanakan semaksimal mungkin atau seminimum mungkin. Jadi pengorbanan yang telah dilakukan ini oleh kaum Ansar ini, Allah Ta'ala wartakan dalam ayat ini dah, mereka ni dia, kalau tidak ada pula hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah mereka berikan. Maknanya apa yang berikan dia tak ada, orang kata ungkit dan sebagainya, sampai tahap itu. Dan Allah Ta'ala katakan, dan ingatlah sesiapa yang menjaga serta melihara dirinya daripada pengaruhi oleh tabiat bakhil, maka mereka lah orang yang berjaya. Jadi ayat ni Allah Ta'ala menggambarkan bahawa kita ni dalam buat suatu kebaikan, jangan kita nak mengharapkan balasan dan sebagainya. Jangan kita nak anggap kata, oh kamu tak puji aku, kamu tak hargai aku. Maknanya kalau kita nak infak, kita nak bantu, kita nak berkorban harta, tenaga sebagainya, kita buatlah dengan kata hati yang luhur, ikhlas dan sebagainya. Selalunya tuan-tuan, kalau orang yang infak secara ikhlas ni, dia tak akan dia tak akan terpaparkan wabah dan sebagainya. Dia akan istimrar, istiqamah dalam berinfak, membantu dan sebagainya.
Ya, kita boleh lihat kalau orang yang ikhlas, apa keadaan sekalipun dia tidak akan menunjukkan dia punya orang kata sikap-sikap dan gitu sebagainya. Ya. Kalau orang yang tak ikhlas ni, dia sekali saja tuan-tuan, kadang-kadang gambar terpampang sekali itu cukup. Ya, wallahu alam. Ya, tapi nak di sini bahawa para sahabat daripada Mekah ke Yastrib itu diterima dengan sebaik mungkin, dengan kata penerimaan yang penuh, dengan hati yang terbuka dan sebagainya oleh penduduk Ansar di Masjid Yastrib ketika itu. Baik, betapa ajaibnya sifat pemurah dan pengorbanan mereka, serta betapa hairannya kita bagaimana seorang manusia boleh menjadi pemurah seperti itu. Kerana kemuliaan dan kemurahan hati mereka inilah baginda sallallahu alaihi wasallam memuji mereka dengan bersabda, laulal hijratu lakuntum ra'an minal ansar. Jika tidak kerana peristiwa hijrah, nescaya aku menjadi salah seorang daripada golongan Ansar. Ya, ini nak menunjukkan bahawa orang-orang Ansar ini memang apa dia? Begitu membantu dakwah baginda dan juga para sahabat. Bantu pelbagai bantuan dari segi sokongan moral, harta, benda dan sebagainya. Ya. Baik, yang seterusnya, poin yang kedua, noktah yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surah Al-Imran ayat 110. Kamu umat Islam merupakan umat yang terbaik yang diutuskan kepada manusia. Hal itu kerana kalian menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkara kedua yang boleh kita lihat dalam tentang hijrah ini ialah amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan umat Islam sebagai umat yang terbaik. Namun ia bukanlah bersifat mutlak. Hanya semata-mata kerana mereka Islam atau kerana mereka beriman kepada Allah Ta'ala, terdapat pengikat, terdapat pengikat yang mewajarkan sesebuah umat digelar umat terbaik, iaitu mereka yang berusaha mencegah kemungkaran dalam masyarakat. Itu mereka yang mencegah kemungkaran dalam masyarakat. Mana di sini kita sebagai seorang muslim mukmin, kerja yang perlu kita buat adalah apa dia? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak manusia kepada kebaikan dan juga mencegah manusia dari melakukan keburukan dan kejahatan. Inilah antara apa dikatakan sebagai antaranya rukun-rukun atau prinsip-prinsip dalam berdakwah. Ini kita buat. Baik, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka itu tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang mereka telah lakukan. Surah Al-Maidah ayat 79. Jadi tuan-tuan, ini antara ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahawa antaranya ialah umat Bani Israel dilaknat. Kenapa? Kerana mereka ini tidak berusaha untuk mencegah kemungkaran yang berlaku di kalangan umatnya ketika itu. Maknanya benda maksiat, mungkar dibiarkan saja. Jadi tuan-tuan, konteks sekarang ini kita masing-masing main peranan. Tak kiralah tuan-tuan bertitle ulama ke, sarjanawan ke, tuan guru dan sebagainya, teknokrat ke apa ke, kerja dakwah ini adalah kerja bersama-sama.
Ini antara kita dah. Tuan-tuan yang hadir pada malam ini adalah antara kerja ma'ruf, iaitu apa dia? Berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yalah, kalau 30 malam 30 cara pengajaran lah. Subuh, Sabtu, Ahad dan sebagainya. Tuan-tuan boleh buat banding-banding dan sebagainya lah. Maknanya antara kerja ma'ruf yang dibuat oleh masjid ni lah, antaranya dia banyak kan, menyampaikan buat sesi-sesi tazkirah dan sebagainya, dan seumpamanya kelas-kelas pengajian dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, perkara-perkara yang tidak diingini hendaklah kita hindarkan. Tuan-tuan, hari ini kita lihat viral dan sebagainya ini tak dapat dielakkan. Perkara yang ma'ruf pun mudah diviralkan, perkara yang mungkar pun kita terdedah dan sebagainya. Kalau saya sebut banyak tuan-tuan tentang orang Islam sendiri pun mencerca Islam dan sebagainya, dan macam-macam lah, sama ada ini perancangan musuh atau sebagainya. Mana tuan-tuan, yang pentingnya kita, individu kita ni, secara individu kita, berkeluarga, bermasyarakat, mestilah menjadi orang yang mutadayyin, orang yang beragama. Macam mana? Kita carilah ilmu-ilmu agama, sama ada ilmu fardhu ain ke fardhu kifayah ke, yang boleh membantu membimbing kita. Dalam keadaan hari ini tuan-tuan, orang kata viral, sebab viral ni pada media sosial ni memang memainkan peran yang terlalu besar. Jadi kita sebagai ahli keluarga, ketua keluarga, mesti memainkan peranan. Kita mesti menjadi orang yang sentiasa cintakan agama, orang yang sayangkan agama. Kita orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan rumah ibadat, surau dan sebagainya. Kalau ada apa masalah sebagainya, kita boleh bertanya dan sebagainya. Usahalah tuan-tuan. Kenapa? Itulah antara cara-cara untuk menjadi seorang muslim mukmin yang berilmu dan sebagainya. Baik, inilah antara resmi kejayaan masyarakat Madinah yang beriman dengan Tuhan sekalian alam, yang hidup dengan jiwa keadilan dan berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Didikan langsung yang diterima oleh Rasulullah SAW telah menyemai jiwa mereka dengan iman, ilmu dan semangat yang cintakan kebaikan dan bencikan kemungkaran. Kemakrufan akan dipromosi pada setiap kesempatan, dan kejahatan akan dicegah dengan semampu yang mungkin. Sebagaimana firman baginda SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Jadi tuan-tuan, cukuplah setakat ini saja perbincangan ringkas pada malam ini tentang hijrah. Jadi kita ambillah beberapa iktibar daripada nota-nota penting tentang hijrah, tentang pengorbanan dan semangat yang ditunjukkan oleh golongan Ansar, dan juga amar ma'ruf nahi mungkar perlu kita laksanakan sebaik mungkin. Wallahu alam. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang kekurangan itulah kelemahan pada saya. Aku qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.